Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk hari ini saya nak terangkan tentang topik hari ini adalah win-loss ratio. So, win-loss ratio ni Mak Mini Vini panggil ini adalah the only holy grail teknik dalam trading. So, sebagai trader kita kena tahu macam mana kita nak control our win-loss ratio. Tak kisah dari segi technical analysis, kita guna method apa-apa sekalipun, tapi yang penting adalah macam mana kita control our win-loss ratio lah. Okay, so dekat sini win-loss ratio ni dia ajar satu benda adalah sebagai seorang trader kita kena thinking in probability. So maksudnya bila kita trade, so kita jangan discourage lah bila loss. So sebab benda tu adalah benda yang normal dalam trading. So contoh win rate kita 40%. So dia takkan win-loss macam tu kan. So dia akan kadang-kadang mungkin kita akan ada lose streak ataupun kita akan ada win streak. Yang penting kita tahu the overall the overall trade kita tu kita fikir dalam bentuk sample size. So selagi mana sample size kita tu tak cukup besar, mungkin in the long run 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan be profitable lah. Maksudnya profit yang very consistent, maksudnya and then memang very big profit lah. Okay, so ada satu statement iaitu yang selalu kita dengar adalah let the profit run and cut the losers short. So benda ni memang kita kira dalam bentuk ayat tu memang senang lah nak apa cakap tu memang mudah lah, tapi kalau in real trading benda tu memang very tough. Okay, so let the profit run ni, kenapa bila kita dengar any statement, tak kisahlah dalam trading ataupun apa-apa sekalipun, dalam bidang apa-apa sekalipun, so kita kena relate dengan apa mathematic reason, science reason ataupun anything lah. So art, data dan juga mathematics and science ni kena work in harmony. So kita kena tahu any statement tu untuk tahu dia just opinion ataupun benda tu memang fakta adalah kita kena relate dengan matematik punya reason lah. And then win-loss ratio ni kita nak tunjukkan yang bahawa tak orang panggil holy grail teknik dalam trading, maksudnya dari segi technical ataupun fundamental tu semua tak penting. Maksudnya yalah penting lah, one of the part yang penting lah, tapi maksudnya yang lagi penting adalah macam mana kita control win-loss ratio. So win-loss ratio ni dia nak tunjukkan bahawa salah satu method tu walaupun dia banyak fail factor ataupun dia banyak failure, maksudnya win rate dia tak tinggi, tapi in the long run kita still profitable. So any system sebenarnya lagi bagus lah, lagi tinggi dia punya failure rate tu, maksudnya lagi bagus, sebab kita tahu dalam sistem tu dia dah ada failure factor, tapi in the long run based on mathematics, based on win-loss ratio, dia still profit. Alright. So kalau tengok ni sebagai contoh lah, tak silap saya ada ambil daripada Excel file ni, tak ingat dari mana, tapi dari trader US lah. So saya scroll Twitter ataupun tak ingat ada orang drop this Excel. So dia ada tunjuk lah, ni adalah table gain and then losses. So benda ni kita apa reason dia adalah mungkin ada yang guna KLSA Journal ataupun guna manual Excel. Yang biasa kerja office mesti macam biasa kan dengan Excel. So kita nak tahu adalah average gain. Okay, so contoh average gain kita adalah 10%. So average loss kita 5%. Negatif 5. Okay, so kita punya ratio adalah negatif 5 kan. So win-loss ratio kita, ratio kita adalah 2 lah. Okay, so Mak Mini Vini cakap untuk kita tentukan average gain kita berapa yang kita kena take profit adalah kita kena tengok kita punya average loss. So double the average loss, at least 1 to 2 lah untuk swing trading. So kalau untuk position trading ataupun trend trading, benda tu boleh lagi tinggi lah, 1.4, 1.3, 1.5 kan. So kalau Paul Tudor Jones dia cakap dia punya risk reward ratio adalah 1.5. Okay, so contoh kalau 1.5 ni maksudnya average loss dia negatif 5,
So 5/5, so average gain dia 25% lah. Okay, so number gain ni adalah kita punya counter yang profit ada 4, and then counter yang loss ada 6. Okay, so kita punya betting average ni adalah kita punya win rate lah. Alright, so bila pergi dekat sheet 1 ni, okay, ni sheet 2. So nanti saya akan bagi file Excel ni. So dalam sheet 1 ni kita tengok dari segi, okay, tadi ada ratio dia adalah 2. So kita isi kat sini 2. Contoh kita isi kat sini 2. Okay, contoh dalam setahun kita trade sebulan mungkin dalam 5 trade. Ini contoh lah. Dalam 5 trade 12/5, so 60. So 60 trade. Okay, so tengok kat sini tadi average gain 10. Average gain 10. And then average loss 5. So benda ni boleh ubah lah. Nak add ke, contoh dia takkanlah kita punya average gain tu 10 kan. So mungkin 10.5 ke 11 ke. So boleh tambah, boleh ubah benda ni. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, win rate tadi adalah 40%. Okay, so win rate 40% ni, nampak? Daripada win rate 40% ni, so kita punya tadi 5 dengan 10 kan. Okay, so dalam 60 trade, kita dah dapat compound duit kita 55.4%. Tapi benda ni dia main dia main peranan, position sizing pun akan main peranan lah. So ini adalah contoh overall general lah, in general. So nanti mungkin boleh ubah, tambah position sizing ke. Alright, so in general, so 40% win rate. Okay, 40% win rate, kita buat double. So dalam 60 trade, kita dapat compound duit kita jadi 55.41%. So nampak dekat sini, walaupun kita punya win rate tak tinggi, 40%, maksudnya 10 trade, 6 loss. Tapi sebabkan kita control our loss is 5 dan average gain kita 10, maksudnya double. So benda ni dia boleh bantu untuk kita compound duit kita lah. Okay, so lagi tinggi win rate, lagi inilah, lagi percentage tu lagi tinggi. Tapi sebenarnya yang lagi susah adalah kita nak dapat win rate yang tinggi. So benda tu boleh buat, tapi I think quite hard lah. So kebanyakannya orang akan fokus win rate adalah 30 ke 50%. Okay, 30 ke 50%. Alright, so contoh ratio yang dapat, contoh 3 lah. Okay, kita ambil 3. So cut loss kat 5.3. And then kat sini 16. Okay, nampak? Dengan win rate 30% sahaja dah boleh profitable. Nampak tak? So kat sini kita tahu adalah berbalik kepada tadi lah. Maksudnya failure dalam sistem kita ni, failure rate tu tinggi, win rate 30% pun still profitable. That's why yang penting adalah kita nak control our loss. Kita tak nak cut loss lebih daripada 10%. And then kita nak pastikan average loss, average gain yang kita take profit tu adalah double ataupun triple lah. So kalau contoh win-loss ratio 4. So kalau 4, win rate 25% pun dah profitable. So ni after 60 trade lah. So ni contoh je. So boleh tengok nanti, boleh try. So yang kena faham adalah kalau kita nak kejar win rate 80%, 90%, sebenarnya memang impossible lah in trading. So kita tengok dari segi matematik ni, daripada Excel ni. So kita nampak walaupun win rate tu rendah, 30 ke 50%, still profitable selagi mana kita control our average loss dan average gain. So kalau boleh kita nak risk reward ratio kita at least 1:2 lah. So I think itu sahaja untuk perkongsian hari ni. So win-loss ratio, kita nak thinking in probability, thinking in bet. So loss tu benda yang normal dalam trading. So kita kena thinking in probability. So ada masa kita loss, ada masa kita profit. So yang penting adalah kita nak control our win-loss ratio lah. Alright, so itu sahaja untuk perkongsian hari ni. Saya harap dapat
beri manfaat kepada semua student-student di NA Saham. So that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.